Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu al-azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath: al-thayyibu zani wan nafsu bin nafs wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah atau kama qala Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada malam Khamis ini 6 Rabiul Akhir 1440 3 Hijriah bersamaan 10 November 2021 Masih, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bertemu dalam kuliah maya kita untuk minggu ini yang ketiga, dan pada malam ini kita teruskan pengajian kitab hadis Al-Matan Al-Arba'in, Al-Matan Al-Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kita sampai kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-14, buku surat dalam buku ini, buku surat 50, buku surat 50 dalam kitab ini yang disusun, yang diterjemahkan oleh seorang ulama hadis yang terkemuka di alam Nusantara ini, iaitu Fadilatul Syekh Maulana Husin Abdul Qadir Al-Yusufi, hafizahullah ta'ala, masih hidup lagi ulama hadis ini. Jadi hadis yang ke-14, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat Nabi yang tergolong di dalam as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat Nabi yang terawal memeluk agama Islam yang dibawa oleh Imam besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah di kalangan min kibaris sahabah, daripada sahabat-sahabat yang utama, sahabat-sahabat yang terawal memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping Al-Ashratul Kiramil Bararah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga oleh baginda SAW. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau telah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Di hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau ini di kalangan ulama, para sahabat yang banyak mengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau telah bersabda dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seseorang muslim. Itu dalam satu ayat Al-Quran Allah SWT menyebut, wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT melainkan dengan kebenaran, maksudnya melainkan dengan hak. Kalau terbukti ada haknya di situ, maka boleh dibunuh seorang manusia. Tapi Allah Ta'ala kata mula-mula, wala taqtulun nafsan allati, janganlah kamu sekalian orang Islam membunuh sesama manusia yang diharamkannya oleh Allah Ta'ala, diharamkan membunuhnya oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi mentafsirkan ayat Al-Quran yang dibaca ke sebentar tadi ini. Sebab kita tahu dalam ilmu tafsir ada tafsirul ayah bil ayah, ada ayat Al-Quran yang ditafsir oleh ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, tafsirul ayah bis sunnah. Tafsiran ayat Al-Quran ini ditafsirkan, ayat Al-Quran ini ditafsirkan oleh sabda Nabi SAW. Maka termasuk dalam kategori yang kedua ini ayat tafsiran ayat wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Maka Nabi mentafsirkan, la yahillu damim ri'in muslimin, tidak halal darah seseorang muslim itu. Seorang muslim itu haram darahnya ditumpahkan, yakni seseorang muslim itu haram dibunuh dan diambil nyawanya. Maknanya membunuh ini satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kalau membunuh orang lain dilarang dalam Islam, apatah lagi membunuh diri sendiri, dah tentulah dilarang oleh Islam. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kamu membunuh manusia-manusia lain yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melainkan dengan hak. Jadi illa bil haqq ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Apa dia tuan-tuan? Bi ihda thalath, melainkan satu daripada tiga keadaan ini, satu dari tiga kategori manusia ni. Jadi illa bil haqq itu tafsirannya ada di sini, illa bi ihda thalath. Maksudnya kalau ada salah satu dari tiga keadaan ni, maka manusia muslim tersebut boleh dibunuh, boleh dijatuhkan. Kalau mahkamah boleh menjatuhkan hukuman bunuh. Bukan bermakna kita nampak satu dari tiga keadaan ni, kita sendiri yang mengambil tindakan. Itu bermakna kita meletakkan undang-undang di tangan kita yang tiada kuasa menjatuhkan hukuman, menguatkuasakan undang-undang. Kita tak ada kuasa. Bila kita tak ada kuasa tu, kita tidak boleh bertindak sesuka hati. Hanya mereka yang diberi kuasa itu sahaja, kuasa tersebut sahaja yang boleh melaksanakan perkara tersebut. Jadi mereka boleh melaksanakan hukuman mati, hukuman bunuh ini apabila satu dari tiga perkara ini ada. Jadi
secara tak langsung hadis ini menyentuh permasalahan fiqh, permasalahan fiqh ni dan hukum hakam. Apa yang difahami daripada dua dalil Al-Quran dan hadis ni, apa yang difahami oleh ulama-ulama fiqh? Pertama sekali, sudah tentu mereka memahami bahawa kata fiqh, sebab al-fiqhu ini bermakna al-fahmu wal ma'rifah, faham dan mengerti. Jadi apa yang ulama fiqh faham daripada dua ayat dan hadis ni, ayat dan hadis, pertamanya, membunuh sesama manusia itu hukumnya haram. Hukum membunuh manusia, sesama manusia adalah haram. A haram membunuh B, B haram membunuh A. Dia tidak boleh, kalau kita buat, berdosa. Kerana perbuatan haram ini bila dilakukan mendatangkan dosa, tapi bila ditinggalkan mendatangkan pahala. Itu perbuatan haram. Contohnya minum arak. Bila kita minum dapat dosa, kita berhenti minum dapat pahala. Jadi orang yang berhenti meminum arak, orang yang berhenti dari tabiat meminum arak, mereka dikurniakan pahala. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan perkara haram. Bila mereka meninggalkan perkara haram, maka dapatlah pahala. Kalau mereka sebelum itu melakukan perkara haram, minum arak, mereka dapat dosa besar. Dalam salah satu dari as-sab'ul mubiqat, hadis, dosa besar. Jadi sama macam membunuh sesama manusia, hukum asalnya ialah haram. Hukum asal dia harus, maafkan saya, tapi ada dalil yang mengikat menjadi haram, mengikat hukum itu menjadi haram. Apa dia? Dua, satu Al-Quran, ayat Al-Quran, satu hadis Nabi ni. Pertama ayat Quran, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Itu ayat Al-Quran. Hadis Nabi, ini dia, la yahilu dam min ri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tak halal ditumpahkan darah seorang muslim, ini dia tak halal dibunuh seorang muslim itu. Itu hukum pertama. Yang kedua, illa bil haqq. Namun demikian, ada keadaan yang membolehkan seseorang muslim itu dibunuh, dijatuhkan hukuman bunuh. Ada keadaan yang membenarkan. Itu kata bil haqq. Maka ditafsirkan bi ihda thalath. Salah satu di tiga perkara ni kalau ada, maka seseorang muslim yang memiliki satu di tiga perkara ni boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Apa dia pertama, tuan-tuan? As-sayyibu zani. As-sayyib ini seseorang yang telah berkahwin. As-sayyib. Dalam enakmen keluarga Islam, bila kita nak memohon perkahwinan, dalam orang nikah itu ada status bagi pengantin perempuan ni, bujang dan pengantin lelaki juga sebenarnya. Bujang, berkahwin. Kalau suami mungkin dia nak poligami, janda, duda, dia dah pernah bercerai atau kematian suami, minta isteri nak kahwin kali kedua. Duda kalau lelaki, janda kalau perempuan. Sayyib, ni dia tuan-tuan. Sayyib ini seseorang yang, khususnya wanita, seorang wanita yang belum pernah bernikah tetapi telah melakukan persetubuhan haram. Itu namanya sayyib. Biasanya mereka yang sabit kesalahan melakukan persetubuhan haram, dan dalam keadaan tertentu mungkin telah mengandung, kena kahwin. Jadi dalam borang tu dia tak boleh letak darah, dia kena letak sayyib. Dan yang akhir sekali, janda berias. Janda berias ni seorang wanita yang telah berkahwin tetapi
diceraikan atau kematian suami sebelum melakukan persetubuhan halal. Itu nama janda berhias. Kalau di 9 section 13 dalam kurungan 2 dalam orang tu ada itu janda berhias. Dia dah kahwin tapi diceraikan oleh suami dia, atau kematian suami, atau kematian suami sebelum melakukan persetubuhan. Kan katalah pagi nikah, petang cerai contoh, atau pagi macam kes baru ni, pengantin perempuan yang meninggal sehari selepas berkahwin kan. Gambar kahwin berpakaian pengantin semalam tu ada, hari ni dah meninggal. Hari ni dah meninggal. Jadi kalau yang meninggal tu pengantin lelaki, maka pengantin perempuan ni kalau tak bersetubuh dengan suami dia, maka jadilah pengantin perempuan itu janda berhias. Janda berhias, janda tu pada status perkahwinan, bukan keadaan dia sebagai seorang isteri, tapi tetap dikata janda berhias juga. Jadi kita balik pada perkataan kalimah dalam hadis ni, as-sayyib. As-sayyib ni orang yang telah berkahwin. Az-zani kemudian berzina, maksudnya dia adalah penzina muhsan. Maksudnya dia telah pernah bernikah, melakukan persetubuhan halal, tapi berzina pula. Mungkin dia berzina, kalau lelaki lah, mungkin dia berzina dengan anak dara, ataupun dengan janda, ataupun dengan yang lebih menakutkan dengan isteri orang. Kalau yang perempuan pula, mungkin dia berzina dengan suami orang, ataupun lelaki bujang, ataupun mungkin duda. Tapi dia ni janda, dah pernah melakukan persetubuhan halal, kemudian berzina pula. Maka orang yang pernah berkahwin, pernah bernikah, pernah berkahwin, pernah melakukan persetubuhan halal, apabila dia berzina, maka dalam undang-undang syarak, hukum syarak mereka ini direjam sampai mati. Itu maksudnya halal darah tadi. Mereka akan direjam sampai mati. Lagi tak mati direjam. Kalau tak pernah bersetubuh, tak pernah melakukan persetubuhan halal, terus berzina, mereka kena 100 kali sebatan. Kenapa hukuman bagi yang telah berkahwin lebih berat daripada yang belum berkahwin? Sebab yang dah berkahwin itu sudah kenal yang halal tapi tetap memilih yang haram, maka perlu dijatuhkan hukuman yang berat. Yang belum pernah berkahwin, dia tak pernah rasa yang halal, dia melakukan yang haram. Yang halal ada, tapi kenapa buat yang haram? Yang dah kahwin ni dah kenal yang halal, tapi kenapa pilih yang haram? Jadi dia beza. Yang belum halal ini, belum kenal persetubuhan halal ni, mereka masih diberi peluang. Kalau dah selesai hukuman 1 kali sebat, nak kahwin, boleh kahwin ni, berkahwinlah. Itulah yang berlaku dalam filem Semerah Padi antara Aduka dengan Dara. Kalaulah kedua-dua Aduka dan Dara telah berkahwin, katalah Dara kahwin dengan Taruna, Aduka kahwin dengan perempuan lain lah, tak tahulah siapa, tapi Aduka tetap bersetubuh, tetap melakukan zina dengan Dara, maka Aduka dan Dara hukumannya tak ada lain, direjam sampai mati. Itu yang dilihat dalam kes Jejaka dan Galak. Tapi dalam ceritanya dikenakan hukuman sula. Mungkin kerana hukuman sula yang dijatuhkan kerana mereka melawan hukum pemerintah. Lepas tu dikenakan hukuman
sula, dan mereka membunuh. Mereka berdua berpakat membunuh Kachiwa, itu suami kepada Lala. Kan, betullah dijatuhkan hukuman sula kepada kedua-duanya sebagai pengajaran. Tapi Borik menyimpan dendam apabila mengetahui adiknya dijangka dijatuhkan hukuman sula oleh pengulu Semerah Padi. Jadi Borik menyimpan dendam. Bila Borik menyimpan dendam, maka dendam pada Borik mesti dibalas akhir. Dan keputusan diambil, mereka melakukan kekacauan dalam kampung Semerah Padi, membakar rumah orang kampung, membunuh orang kampung. Maka kampung Semerah Padi jadi huru-hara. Begitulah cerita dia. Jadi kita balik pada tadi, orang yang telah pernah berkahwin halal tetap dan berzina kemudiannya, maka hukumannya tidak ada lain. Hukumannya ialah rejam sampai mati. Sampai mati. Bermakna hukuman tu hukuman mati. Tapi bukanlah digantung. Direjam sampai mati. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafs. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, amdan. Setengah ulama mengatakan wan nafsu bin nafsi amdan. Seorang manusia membunuh manusia lain dengan sengaja. Sengaja di sini boleh ditafsirkan sebagai ada niat membunuh. Jadi baru-baru ni telah pun dijatuhkan hukuman kepada mereka yang membuli pelatih kadet tentera Zulfarhan sehingga Zulfarhan ini meninggal. Dijatuhkan hukuman penjara saja 18 tahun, dan yang lain ni 3 tahun, yang 6 jahanam 18 tahun. Tidak dikenakan hukuman mati mandatori mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pasal apa? Sebab dia dapat diputuskan mereka ini melakukan penderaan fizikal kepada arwah Zulfarhan ni tanpa niat membunuh. Niat tu tak dapat dilihat di situ. Tapi pihak pendakwaan membuat rayuan untuk dibawa ke mahkamah, rayuan untuk disemak balik. Jadi hakim mahkamah rayuan pula dia akan putuskan hukuman mahkamah tinggi dikekal atau ditukar kepada hukuman yang lain. Kan? Jadi dalam hukum syarak, orang yang membunuh orang lain dengan niat membunuh, hukumannya adalah mati. Tetapi diberi pilihan kepada keluarga keluarga mangsa. Diberi 3 pilihan, sama ada nak kekalkan hukuman mati, qisas ataupun diat, diganti dengan diat. Diat ni denda 100 ekor unta. Sekarang ni berapa nilainya itu mungkin berpuluh ribu atau beratus ribu denda. Atau warga mangsa mengampunkan kesalahan orang yang dituduh, orang yang sabit hukuman. Diberi peluang, diberi pilihan. Jadi ianya bukanlah mandatori. Sebab ada pilihan. Kalau mandatori dia tak ada pilihan. Dalam hukum syarak ada lagi pilihan bagi mereka yang dijatuhkan hukuman mati kerana membunuh dengan sengaja. Sebab bunuh ni dia ada 3 kategori. Sengaja, separuh sengaja, tersilap. Amdi, syibhul amdi, khata. Sengaja, al-amdi. Sengaja, memang dia membunuh. Sengaja membunuh, menggunakan senjata yang boleh membunuh. Contohnya pisau, tombak, lembing, kerih, pistol, senapang. Ini senjata yang boleh membunuh. Kalau syibhul amdi, dia separuh sengaja.
Dia menggunakan tumbukan, menggunakan kayu berhenti tak, bukan senjata membunuh, ataupun lain-lain lah, barang-barang yang bukan asalnya digunakan untuk membunuh, kan? Batu bata, batu tela tu lah, kan? Itu separuh sengaja. Khata', membunuh tak sengaja. Contoh, dua sahabat pergi memburu. Jadi sahabat A ni dengan B pergi memburu. A berpecah daripada B. Kemudian A melihat di celah-celah pokok-pokok tu ada seolah-olah binatang sedang bergerak. Dia pun tembak. Dengar jeritan orang, bunyi orang menjerit meraung sakit, kena tembak. Rupanya B tertembak oleh A, tak sengaja. Dengan tembakan itu ditakdirkan Allah, B ni mati. Maka A tetap dikira dituduh membunuh, tapi membunuh tak sengaja. Al-khata', al-qatlul khata', tak sengaja, bukan sengaja dia nak bunuh. Dia tembak, nampak bergerak ni, kan? Dia pun tembak, bila sampai pun menjerit orang, aduh sakit. Rupanya kawan dia tertembak, kawan dia sendiri. Cepat-cepat pergi hospital. Kat hospital rupanya dah mati dalam bilik rawatan kecemasan hospital. Jadi macam mana nak kata 302? Tak boleh. Dia tak ada niat. Jadi syarak mengatakan pembunuhan ini pembunuhan tak sengaja, tersilap, maka tak kena qisas, hanya kena diat, denda saja. Wallahu a'lam. Itu kita akan ceritalah apabila membicarakan hukum fiqh berkaitan dengan qisas dan hudud, hukum-hukum had Allah Taala. Itu fiqhul jinai, memahami fiqh jenayah Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, wattariqu lidinihi almufariqu lil jamaah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya. Wattariqu lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yang murtad. Orang yang murtad dia meninggalkan agama dia, al-mufariqu lil jamaah, dan memberontak keluar daripada kelompok muslimin. Dia tinggal agama dia dan memberontak, meninggalkan, dalam masa yang sama memberontak, meninggalkan masyarakat Islam. Dia declare, dia isytihar keluar Islam, dia isytihar tidak lagi berada dalam masyarakat Islam, maka boleh dikenakan hukuman mati, boleh halal darah dia. Man baddala dinahu faqtuluhu. Nabi kata, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia. Maksud dia, apabila dah diberi nasihat, dah diberi peringatan, dipujuk, rayu dan sebagainya, tapi dia tetap berkeras meninggalkan agama Islam, maka tiada pilihan selain daripada dia dijatuhkan hukuman mati oleh pihak mahkamah. Bukan kita sendiri pergi tikam, tak, mahkamah jatuh hukuman. Tapi dalam undang-undang syarak Malaysia tidak ada peruntukan dalam kes-kes murtad, hukuman bunuh tak ada peruntukan. Yang ada, mereka ni boleh bila buka fail tu dipanggil untuk dipujuk dan sebagainya, tapi tidak boleh diisytiharkan kemurtadan mereka itu. Yang boleh isytihar kalau seseorang mu'alaf itu, contoh bukanlah mu'alaf, dia ni nama Islam, dia sebenarnya tak pernah mengamalkan agama Islam, tapi nama dalam IC Islam, maka dia mohon pada mahkamah nak buang status agama Islam ni, nak ambil status agama lain. Maka mahkamah ada kuasa untuk memperkenan atau tidak permohonan dia. Sebab mahkamah boleh melihat kepada keadaan dia. Ada berlaku memang nama Islam, tapi rupanya dia tak pernah mengamalkan agama Islam. Mak bapak angkat dia yang bagi nama, tapi belum sempat apa-apa dah diambil balik oleh warga asal. Warga asal pelihara dalam agama asal dia sampailah besar. Bila cek-cek,
Nama dia nama orang Islam. Jadi dia terpaksa terpaksa memohon kepada mahkamah untuk menukar status agama dia, supaya tak dikaitkan lagi dengan agama Islam. Tapi nama-nama Islam, tapi sebenarnya dia tak pernah dibesarkan dalam pengamalan agama Islam. Maka dia nak buang. Ada dua jenis, dia nak buang nama terus. Yang pertama, dia nak tukar status agama. Yang ni tak ada masalah. Tapi kalau seorang itu dah lama beragama Islam tapi nak murtad, nak keluar daripada agama Islam, nak keluar dari jemaah orang Islam, nak jadi sebahagian dari masyarakat orang Islam, maka mahkamah tiada pilihan selain mengenakan hukuman mati. Di dalam Malaysia belum kuasa lagi. Kena banyaklah isu-isu yang lain nanti sekiranya ada cadangan itu dibawa. Kita nak sekat budaya kecenderungan murtad ni perlu kepada penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Kalau undang-undang tak tegas, maka orang tak takut. Orang yang sama ada orang yang mu'alaf atau orang yang Islam jati, sudah tentu mereka melihat kalau tukar agama pun tak ada tindakan yang keras, kita tetap boleh lagi hidup, mencari rezeki, mencari makan dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku sekarang. Yang berlaku sekarang, watariku lidini al-mufariqu lil jemaah. Dia meninggalkan agama dia, berpecah daripada jemaah masyarakat Islam, meninggalkan masyarakat Islam. Itu dia. Jadi itulah sedikit kupasan tentang hadis yang ke-14 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mengikut fahaman kita tentang hadis ini, huraian lanjut dia kita boleh lihat apabila membicarakan tentang hukum-hukum syarak, undang-undang syarak. Kerana setiap kesalahan, setiap situasi ini dia ada hukum dia yang berbeza. Kan? Jadi kalau kita nak bincang tiap-tiap satu tu, dia dah menjadi perbincangan ilmu fiqh. Jadi kita membicarakan kitab hadis 40 matan al-arba'in, bukan membicarakan kitab fiqh. Jadi kita sentuh secara mas lalu saja. Perbincangan lanjut kita boleh buat dalam pengajian, kuliah pengajian kitab fiqh yang berkaitan dengan undang-undang syarak. InsyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan bersama sebelum ini bermanfaat untuk kita bersama. Boleh jadi pada orang baik, boleh hormati berkati Rasulullah. Dan kita bersama-sama kita akan bagi dosa Pak akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang boleh kita bahasa dan bicara dengan semua mana Rasulullah dan Nabi SAW menjadi tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insyaAllah pada bulan kita akan kita sambung dengan hadis yang ke-15 insyaAllah. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah sallallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma arhamni man hazana wa tafarrada fa musma. Allahumma inna naj'al kafirin wa ra'adana wa na'udzuka min syurrihim. Allahumma badid syamlahum wa farij jamahum wa syittika wa tawazzaina muslimin kilabi ya qahhar ya jabbar ya mutaqin ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inzil kitab wa anbiya sawa azma'a fi zim wa sallallahu alaihi wa sallam amin. Wa rabbana zayyana muslimin fa yakun rabbana atina fil hasanati wa qina adhaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallallahu alaihi wa liqana wa amala fi hadha ليت مباركا بشر بآخر مبارك كسب علم ما تفهم لا فيها سكنات فيها سما الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بينا منكم تقوى كريم بلا توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.